KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama dengan saya, Wani Carey, selaku hos anda untuk Road to Success SPM 2021 hari ini. Apa khabar semua? Semua sihat belaka ya? Dah lebih seminggu kita menyambut bulan perayaan dan Wani harap anda semua sihat-sihat belaka kerana apa? Kita masih belum lagi menang dan kita harus bersama-sama bertanggungjawab sebagai rakyat Malaysia untuk patuhlah pada SOP dan cuba untuk menurunkan kes dari hari demi hari dengan bagaimana caranya? Kenalah pakai hand sanitizer selalu, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial apabila anda berada di tempat awam ataupun apabila anda berborak dengan orang, tak kisah sesiapa sekalipun. Alright, baiklah untuk subjek hari ini semestinya satu subjek yang menarik kerana Wani sendiri tak pernah mengambil subjek ini, namun Wani rasa excited sangat nak belajar sebab subjek hari ini adalah hiasan dalaman tingkatan 4 modul 2. Tapi kalau anda nak tahu apa yang ada dalam modul 2 itu, apa kata kita nak berkenalan dululah dengan cikgu kita. Jom kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Selagi ada usaha, pasti boleh berjaya. Itu dia mutiara kata yang dipilih oleh cikgu kita hari ini, Cikgu Mazliana. Assalamualaikum, Cikgu. Assalamualaikum, Wani. Cikgu, apa khabar sihat hari ini? Alhamdulillah sihat. Nampak tak? Jodoh kita kuat, Cikgu. Chemistry kita pun kuat. Lebih kurang sama hari ini. Dan selamat datang ke studio Road to Success. Terima kasih, Wani. Kepada Cikgu Mazliana dari SMK Sultan Mansur Shah, Melaka. Ya. Okey, Cikgu. Sebelum kita berkenalan lebih lanjut, kita nak tahu apa kita nak belajar hari ini. Wani nak ajak Cikgu untuk kita pergi ke meja istimewa kita lah. Kat sini memang Wani akan jemput semua guru-guru untuk membuat sanitasi tangan. Cikgu boleh pakai hand sanitizer. Kemudian bolehlah tanggal pelitup muka dan simpan dalam bekas yang disediakan. Alright. Sambil-sambil tu lah cikgu pun dah buka mask. Baru nampak muka comel cikgu hari ni. Okey, cikgu, mungkin cikgu boleh kongsi kepada mereka yang sedang menonton sekarang, apa skop yang akan cikgu fokus untuk hari ini? Okey, untuk hari ini saya akan sentuh pada modul 2 iaitu modul keselamatan. Okey, pelajar akan didedahkan tentang keselamatan bengkel, rawatan asas rawatan pertolongan cemas serta penilaian dan risiko untuk pekerja-pekerja di sektor hiasan dalaman. Wow, tu dia. Banyak juga yang akan kita pelajari hari ini. Tapi mungkin cikgu boleh bagi teaser sikit lah. Senang ke tidak untuk bahagian ni sebenarnya kalau murid-murid nak skor? Untuk murid-murid nak skor senang sebab pengurusan bengkel ataupun keselamatan bengkel ni dia belajar daripada Form 1 sampai Form 3. Bawa Form 4, Form 5 itu adalah basic. Jadi rasanya senang bagi mereka untuk skor A. Itu dia. Bagi cikgu rasanya senang untuk skor A. Bagaimana pula kata-kata pelajar? Jom kita saksikan dulu pandangan pelajar mengenai subjek hiasan dalaman. Mari kita. Didik TV KPM. Saya pelajar MPB Hiasan Dalaman. Saya dari SMK Sultan Mansur Shah. Saya pelajar SPM 2021. Bagi saya, MPB Hiasan Dalaman ni mudah untuk skor A. Jadi saya target buat yang terbaik untuk subjek ni. Hai, saya pelajar MPB Hiasan Dalaman. Saya merupakan pelajar SPM tahun 2021. Bagi saya, subjek MPB ini senang untuk saya belajar. Jadi saya ingin buat yang terbaik untuk SPM nanti. Saya pelajar MPB Hiasan Dalaman. Saya merupakan pelajar SPM bagi tahun 2021. Bagi saya, MPB Hiasan Dalaman merupakan mata pelajaran yang senang dan mudah untuk saya faham. MPB Hiasan Dalaman juga adalah subjek yang senang untuk saya mendapat skor A dalam SPM. Didik TV KPM. Okey, betul lah kata cikgu. Memang mudah untuk skor A kerana rata-rata pelajar mengatakan subjek ini agak mudah dan menarik untuk dipelajari. Dan kita mesti nak tahu apa lagi yang akan cikgu sama-sama ajar kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, apa kata kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Carey serta guru jemputan kita hari ini Cikgu Mazliana binti Abdul Malik selaku Ketua Panitia MPV SMK Sultan Mansur Shah. Baiklah Cikgu, hari ini bukan kita berdua sahaja kerana kita akan sama-sama menjemput para pelajar yang akan bersama dengan kita selama 1 jam ini. Jom kita panggil mereka semua untuk masuk ke studio RTS. Assalamualaikum semua, apa khabar? Sihat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ni dia, kita nampak ada 3 pelajar lelaki dan 3 pelajar wanita. Apa kata kita nak minta mereka perkenalkanlah diri mereka satu demi satu. Kita mulakan dengan Hawa. Boleh bagi tahu nama dan umur berapa? Dipersilakan Hawa. Hai, nama saya Hawa binti Aris. Umur saya 17 tahun. Okey, baik. Alisa. Hai, nama saya Wan Alisa Diana. Umur 17 tahun. Okey, seterusnya kita nak tanya Nisa. Nisa. Lain. Hai, nama saya Khairul Nisa Najih Abdul Makahar. Umur saya 17 tahun. Okey, baik. Ni kita nak tanya pelajar lelaki pula. Kita mula dengan Faiz lah. Hai, nama saya Muhammad Faiz bin Muhammad. Umur saya 17 tahun. Baik, seterusnya Aiman. Hai, nama saya Aiman Biadenan. Umur saya 17 tahun. Dan akhir sekali, Daniel. Hai, nama saya Daniel Mirdi Baiti. Umur 17 tahun. Baik, terima kasih semua pelajar. Rata-rata mereka semua tingkatan 5 dan anak murid cikgu ya? Ya. Okey, baik. Anda semua sudah bersedia ke belum dekat studio ni? Okey, semua sudah bersedia. Anda di rumah pun sudah bersedia. Mari kita mulakan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Wani. Okey, apa khabar semua anak murid cikgu? Sihat? Sihat, belaka. Sihat. Okey. Hai. Okey, hari ini cikgu akan mengajar tentang modul 2. Okey, iaitu tajuk keselamatan. Okey, sebelum tu cikgu akan terangkan satu persatu kandungan kurikulum yang ada di dalam subjek hiasan dalaman. Okey, modul 1 pengenalan, modul 2 keselamatan, modul 3 lukisan, modul 4 reka bentuk, modul 5 kemasan, modul 6 aksesori hiasan dan modul 7 adalah projek keusahawanan. Okey, untuk hari ini cikgu akan sentuhkan khasnya pada modul 2 iaitu keselamatan. Keselamatan terbahagi kepada 2. Okey, ada tajuk kecil bawah dia. Dengar tak? Dengar tak semua? Dengar cikgu. 2.1 iaitu amalan, peraturan dan keselamatan bengkel. Okey, 2.2 penilaian dan pengurusan risiko. Okey, cikgu akan terangkan satu persatu. Harap semua beri perhatian, okey? Okey, amalan 2.1 amalan dan peraturan keselamatan. Okey, sebelum tu cikgu nak kamu tengok gambar yang cikgu berikan ni. Okey, daripada gambar ni, boleh tak salah seorang daripada kamu menceritakan pada cikgu apakah yang terjadi? Okey, ada sesiapa ke yang nak cerita? Siapa tu? Oh, Aiman. Okey, bagus. Orang yang pertama yang berani nak cuba. Okey, Aiman sila. Okay, jika kita tidak patuh pada peraturan keselamatan, kita akan terdedah pada bahaya. Okey, betul. Tengok ya. Kat sini. Okey, seseorang ni dia lalai, sikap dia lalai. Puncanya berlaku kemalangan dan mengakibatkan orang lain tercedera. Dia juga akan tercedera mungkin sebab nampak tukul ni akan jatuh pula pada dia. Okey, bukan dia sahaja yang akan cedera, malahan orang lain, orang sekeliling. Jadi betapa pentingnya keselamatan kerja di dalam bengkel. Okey? Betul. Okey, baru cikgu masuk maksud keselamatan sebab awak tengok gambar pun awak dah faham kan? Okey, maksud keselamatan iaitu suatu keadaan selamat atau terhindar daripada bahaya serta bencana. Okey, terhindar daripada bahaya di dalam bengkel lah. Okey, tujuan keselamatan untuk memastikan suasana kerja serta persekitaran bengkel teratur dan selamat tanpa berlakunya kemalangan atau kecederaan. Betul Macam Aiman cakap tadi, kalau kita tak patuh pada peraturan bengkel, kita akan mengalami kemalangan. Okey, next. Okey, peraturan keselamatan am di bengkel. Okey, dapatkan kebenaran guru. Dapatkan kebenaran guru untuk apa ya?
Untuk apa? Untuk dapatkan kebenaran guru? Untuk apa agak-agak? Untuk apa ya? Alisa. Mereka takut nak jawab cikgu. Untuk apa? Awak nak pergi toilet minta dengan siapa? Cikgu. Ya, minta dengan cikgu lah. Cikgu. Takkan nak minta dengan Cikgu, ketua cikgu. tingkatan. Awak mesti dapatkan kebenaran cikgu nak keluar ataupun masuk ke kelas. Okey, beratur sebelum masuk bengkel. Okey, dilarang membawa beg. Okey, bukan tak boleh bawa beg pergi sekolah. Tapi dilarang membawa beg ke dalam ruang kerja. Mengganggu, okey? Pastikan tingkap dibuka. Kenapa perlu tingkap dibuka? Tutup tak boleh ke? Supaya angin keluar. Ya, supaya pengudaraan. Angin apa? Pengudaraan. Pengudaraan selesa awak bekerja, tidak panas, tidak lemas, okey? Okey, labelkan semua peralatan dan bahan. 6, patuh pada arahan guru. 7, bertindak segera jika berlaku kemalangan. 8, membersihkan ruang kerja iaitu meja kamu sendiri. 9, simpan peralatan yang digunakan. Dan 10, tutup semua suis sebelum meninggalkan bengkel. Okey, dari 10 kenyataan ini, cikgu nak tanya satu soalan. Okey, nombor 5. Labelkan semua peralatan dan bahan. Apa fungsinya untuk labelkan semua peralatan dan bahan? Okey, rasa-rasa siapa yang nak jawab pertanyaan cikgu tu? Saya, cikgu. Saya. Okey, Hawa. Ya, Hawa. Okey, supaya mudah dicari dan mudah disimpan semula. Okey, bagus Hawa. bagus. Terima kasih. Betul. Sama. Kenapa kita perlu melabelkan dan peralatan dan bahan supaya apabila kita nak guna kembali, senang nak cari. Nanti kalau tidak awak letak kat mana, awak cari kat mana dah tak jumpa. Okey? Jadi perlu dilabelkan semua peralatan dan bahan, memudahkan kerja kita sendiri. Okey. Okey. Next. Aspek atau langkah keselamatan ketika berada di bengkel. Okey, terbahagi kepada 2. Saya tak nak ulas, saya cuma nak tanya nanti. Okey, keselamatan diri, pengurusan diri sendiri ketika berada di dalam bengkel dari segi sikap, cara berpakaian dan fizikal murid. Okey, keselamatan bahan, alatan dan mesin pula, pengurusan murid terhadap bahan, alatan dan mesin di bengkel. Okey, cikgu tak nak huraikan lagi tapi cikgu nak tanya dalam 6 orang ni. Okey. Cikgu suka bertanya. Ya, biar dia tak mengantuk. Betul. Nanti kan dia tertidur kat situ. Okey, tanya cikgu. Okey. Boleh tak sesiapa terangkan tentang keselamatan diri ni? Cikgu nak awak ceritakan tentang dari segi sikap, cara berpakaian dengan fizikal murid. Apa maksud dekat situ? Siapa yang rasa-rasa boleh terangkan pada cikgu? Siapa nak cuba? Siapa tu? Oh, Faiz. Okey, Faiz cuba terangkan. Kalau salah tak apa, cikgu betulkan. Okey. Faiz, okey tak tu Faiz? Okey. Faiz, dia terhang cikgu. Hang. Tu dia yang tinggal Daniel seorang. Macam mana ni? Siapa nak cuba? Okey, siapa Daniel nak boleh cuba? jawab tak Daniel? Daniel boleh jawab. Okey, Daniel. Go Daniel. Yang pertama, sikap kita perlu positif. Ya, betul. Yang Lagi? kedua, yang sesuai. Yang ketiga, fizikal perlu sihat. Alright, Betul, betul. cikgu. Betul. Walaupun ringkas tapi jawapannya betul. Bagus Daniel. Sikap perlu positif ataupun sikap tidak perlu bermain. Tengok gambar tadi kan, dia bermain, dia sambil lewa menolak kereta tolak tu. Jadi dia terlanggar kawannya dan mengakibatkan kemalangan. Kawannya Betul. juga akan jatuh, dia pun akan kena tercedera. Cara berpakaian juga penting. Pelajar-pelajar ataupun murid-murid perlu berpakaian bengkel. Tak boleh berbaju kurung ketika di bengkel. Okey? Ya. Jadi fizikal murid perlu sihat. Kalau demam mengganggu urusan-urusan pengurusan di bengkel dan keselamatan orang lain. Jadi betul ya. Walaupun Faiz nak cuba jawab, dah hilang semua. Keselamatan bahan, alatan dan mesin. Ini pengurusan murid terhadap bahan, alatan dan mesin. Ini pengurusan murid itu sendiri mengetahui cara bagaimana menggunakan alat dan bahan ketika sesuatu tugasan diberi. Jadi murid kena tahu, bagaimana nak tahu? Guru kena memberitahu. Ya. Okey, next. Cikgu masuk slide yang seterusnya. Okey, tadi peraturan keselamatan diri. Okey, Daniel Amir ataupun panggil dia Amir. Amir telah terangkan tadi. Okey, betul. Jadikan sikap mematuhi peraturan sebagai satu amalan. Memakai pakaian yang sesuai, sentiasa patuhi peraturan yang telah ditetapkan, memakai kasut tertutup, berpenebat dan bertumit rendah,
Rambut murid perempuan yang panjang perlu diikat kemas. Jangan bermain dan bergurau semasa berada di bengkel. Gunakan alatan yang betul. Cuci tangan setelah selesai melakukan aktiviti dalam bengkel. Okey, lapor pada guru jika berlaku kemalangan. Okey, daripada peraturan keselamatan diri ini, cikgu pun nak tanya lagi soalan. Okey. Cikgu nak tanya siapa cikgu? Okey, cikgu nak tanya pada siapa Tapi cikgu bagi soalan dulu. Okey. Okey, untuk gunakan alatan yang betul. Contoh, cikgu tugaskan anda memasang kemasan kertas dinding. Apakah alatan yang sesuai anda keluarkan untuk membuat tugasan tersebut? Siapa yang nak jawab? Alisa. Alisa, yes. Okey, Alisa. Untuk memasang kertas dinding, alatan yang kita gunakan ialah gunting, berus. Gunting, Ya? berus. Berus lagi? Ha. Jam. Okey, betul Alisa. Ada berapa cikgu sebenarnya? Gunting, berus, pisau, pembaris besi dan nak memanjatkan kertas dinding kan tinggi, nak pasang kat dinding jadi tinggi, perlukan tangga. Jadi betul apa yang Alisa cakap tu. Okey, maknanya betul alatan dan serta tugasan yang diberi. Okey, terima kasih Alisa. Thank you Alisa. Alright. Okey, seterusnya keselamatan bahan, alatan dan mesin. Okey, pilih alatan dan bahan yang hendak digunakan. Minta kebenaran dan tunjuk ajar daripada guru. Bersihkan alatan dan simpan. Okey, alatan dan bahan yang berbahaya mudah pecah hendaklah disimpan di dalam almari. Gunakan alatan dan bahan dengan cermat, dengan berhemah dan berjimat cermat. Laporkan sebarang kerosakan atau kehilangan alatan pada guru dengan kadar segera. Okey? Okey. Okey, dah ada keselamatan diri, dah ada keselamatan mesin dan alatan. Dekat bengkel mesti ada alat pemadam api. Okey, alat-alat pemadam api ini terdapat 4 jenis, okey, untuk awak semua ketahui. Okey. Kalau alat pemadam api labelnya berwarna merah, okey, berwarna merah, ia adalah jenis air. Okey, memadam kebakaran yang melibatkan bahan pepejal seperti kayu, kain dan kertas. Okey, B, tengok B. Kalau pelekatnya berwarna krim, iaitu alat pemadam api jenis buih ataupun foam. Okey, memadam kebakaran yang melibatkan bahan cecair dan gas mudah terbakar seperti cat, minyak dan varnis. Okey, C. Kalau labelnya berwarna hitam, ia adalah jenis karbon dioksida, iaitu memadam kebakaran yang berpunca daripada elektrik, gas dan wap. Okey, kalau labelnya berwarna biru, warna pelekatnya biru adalah debu kering ataupun dry powder, memadam kebakaran yang melibatkan logam dan boleh memadam kebakaran yang dipadam oleh A, B dan C. Okey, kat sini cikgu nak tanya pada 6 orang pelajar dan juga Wani. Okey. Pada 6 orang pelajar cikgu ni, cikgu nak tanya, jika di dalam bengkel, okey, meja kayu terbakar, apakah alat pemadam api yang sesuai digunakan? Jenis apakah alat pemadam api yang sesuai digunakan? Okey, siapa nak jawab? Siapa tu tadi? Saya. Nisa. Nisa. Okey, Nisa. Saya cikgu. Jika berlaku kebakaran kayu terbakar, alat pemadam api yang perlu digunakan ialah pemadam kebakaran air dan dry powder. Ya, betul. Okay, Adakah itu A, cikgu? Ya, kayu. Okey. Okey, untuk yang air kan, kayu. Tapi Nisa kata dry powder pun boleh. Kenapa? Kerana memadam kebakaran yang dipadam oleh A, B dan C. Jadi dia semua boleh yang di cover. Okey. Okey, untuk Wani. Khas untuk Wani. Okey, jika berlaku kebakaran yang melibatkan minyak yang mengalir. Okey, jenis alat pemadam api apakah yang digunakan? Sesuai digunakan. Saya rasa pemadam api yang B. Ya, betul. Saya tak nampak nama dia apa tapi B. Ini adalah foam ataupun jenis buih. Foam, okey. Lagi satu nak tanya pada ramai-ramai, okey. Kalau awak perasan kat bengkel kita ada alat pemadam api tak? Mesti ada cikgu. Ada. Mesti ada sebab di dalam bengkel perlu ada. Itu adalah keselamatan. Jadi warna apakah alat pemadam api kita? Label apakah alat pemadam api kita? Warna biru. Warna biru, ya. Sebab semua ada di bengkel, iaitu minyak, kayu, kertas.
gas. Jadi yang ini adalah sesuai dipadam oleh A, B dan C. Dia boleh padam. Jadi warna biru ni sesuai diletak di dalam bengkel. Okey, faham ya? Faham semua? Faham semua? Kalau macam dekat sekolah pula, cikgu kita selalu nampak dia pemadam api, selalu digunakan yang mana satu? Selalu memang warna biru. Warna memang biru. membantu semua kebakaran, jenis kebakaran. Okey. Okey. Baik, baru saya tahu ada pelbagai jenis pemadam api. Saya ingat satu je untuk padam api tu okey dah. Ya. Rupanya ada banyak sebenarnya. Okey. Cara memadam api pun perlu belajar juga. Betul. Okey, next. Okey, faham? Jadi cikgu alih kepada dah ada lah pemadam api, mesti ada peti pertolongan cemas. Dekat bengkel ada peti pertolongan cemas. Okey. Okey, bantuan ialah bantuan segera ataupun rawatan awal yang diberikan kepada mangsa yang tercedera sebelum mendapatkan rawatan daripada doktor ataupun dari pihak hospital. Ya. Okey, tujuan pertolongan cemas adalah untuk mengurangkan kesakitan mangsa, mengelakkan dari bertambah teruk, memudahkan rawatan lanjutan. Okey, cikgu nak tanya yang ni. Kalau dalam gambar ni boleh tak siapa sebutkan beberapa item ataupun beberapa alatan dalam peti pertolongan cemas ni? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Mungkin mereka boleh cuba yang lain daripada gunting ke, yang semua orang tahu, bagi tahu yang lain daripada lain. Ya, betul. Cikgu, saya nak cuba. Siapa Okey, tu? Nisa. Dengan suara je, Nisa. Okey, Nisa. Go Nisa. Cikgu, saya nak cuba. Okey. Okey, Nisa. Kapas, kain anduk, ubat luka dan pembalut luka. Ya, betul. Bagus. Kapas. Okey, kain anduk, ubat luka, pembalut luka, tapi banyak lagi dalam peti pertolongan cemas ni. Betul. Ada untuk plaster untuk tampal luka. Jadi bermacam-macam lagi. Tapi yang ini yang disebutkan oleh Alisa, oleh Khairunisa memang betul. Okey. Yeah. Itu adalah jenis-jenis barang yang ada di dalam peti pertolongan cemas. Okey. Okey. Nak tanya apa-apa ke Wani? Okey, ada para pelajar ada nak tanya apa-apa tak? Dekat cikgu setakat ini. Setakat ni faham semua? Tak ada. Faham. Okey, alhamdulillah. Kalau faham lepas ni cikgu nak tanya lagi banyak soalan. Lepas ni cikgu nak pergi ke apa? Ada soalan lagi nak tanya mereka? Banyak lagi Ya, tanya cikgu banyak saja lagi. kan? Okey, banyak lagi soalan sebenarnya. Mungkin cikgu boleh pergi ke next page. Okey, seterusnya. Okey. Dah ada peti pertolongan cemas, mesti ada kaedah ataupun cara rawatan luka. Okey, sebelum cikgu teruskan kaedah, cikgu nak tanya rasa-rasanya luka ni akibat apa ni kalau kat bengkel? Luka ni akibat apa ni? Kat bengkel ni rasanya luka disebabkan apa? Siapa boleh jawab ni? Takkan tak boleh. Pisau, benda tajam. Ya, pisau ataupun benda tajam. Itu luka ringan. Luka ringan Okey. Kaedah rawatan perlu basuh luka tersebut dengan air yang mengalir. Jangan awak celup dekat dalam air bertakung. Nanti kuman masuk, okey? Jadi pergi dekat sinki, basuh luka. Okey. Hentikan pendarahan dengan menekan pada bahagian luka dengan pembalut kain steril atau kain bersih. Okey, tekan luka tersebut supaya darah tidak mengalir. Bahagian tercedera hendaklah ditinggikan. Okey? Ditinggikan supaya darah akan berhenti. Kemudian tekap dengan kain bersih dan akhir sekali balut luka tersebut dengan pembalut yang bersih. Tapi jika berlakunya ataupun di luka tersebut ada benda asing ataupun terdapat kaca ataupun benda perlu dijahit, perlulah segera mendapatkan rawatan di hospital. Jangan pandai-pandai awak jahit sendiri. Bahaya Okey, tu. bahaya. Jangan pandai-pandai keluarkan kaca tu. Kita tak tahu kena urat ke apa. Betul. Jadi bawa ke hospital. Kalau luka biasa, kita boleh gunakan kaedah ini. Okey. Tapi luka ringan dia pun bagi saya tu dah luka besar dah tu cikgu. Kalau kena kat saya lah. Tapi kalau di bengkel memang kerap berlaku luka-luka macam ni. Terpotong jari sikit. Alamak. Jadi cikgu lah yang merawat. Okey. Kalau pelajar-pelajar ni, dia pun tak berani kan. Jadi cikgu lah rawat sambil tunjuk pada pelajar. Maksudnya cikgu pun dah menguasai cara untuk buat untuk pertolongan cemas ni lah kan sebenarnya. Okey. Alright, jadi banyak lagi kita nak tahu tentang keselamatan ini. Tapi kalau nak tahu, jangan ke mana-mana lah. Kerana selepas ini kita akan bersama dengan Wani lagi dan juga Cikgu Mazliana hanya dalam Road to Success SPM 2021. Sebentar saja lagi. Didik TV KPM. Didik
Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Carey dan juga Cikgu Mazliana serta para pelajar dari SMK Sultan Mansur Shah Melaka. Apa khabar semua? Apa khabar lagi? Semua sihat tak? Semangat tak lagi ni? Semangat. Sihat. Semangat itu yang paling penting. Okey, cikgu masih semangat lagi cikgu? Semangat, insya-Allah. Okey, so tadi kita dah belajar sampai ke kaedah pertolongan cemas dan kita nak sambung lagi pembelajaran kita dan kalau anda sudah bersedia, jom kita sambung lagi pelajaran kita hari ini. Okey, tadi yang A, awak tengok luka ringan tapi di dalam bengkel juga berlaku kebakaran ya. Okey, luka melecur atau terbakar. Okey, terdapat dua, satu melecur, luka akibat melecur dan satu luka akibat terbakar. Okey, kalau melecur ni terkena air panas, terbakar kena renjatan elektrik ataupun bahan api. Okey. Kaedah rawatan, hentikan pembakaran dan jauhkan mangsa daripada objek panas. Pastikan salur pernafasan mangsa terbuka dan tiada sekatan. Periksa tahap kebakaran dan anggota yang terlibat. Sejukkan bahagian terbakar dengan mengalirkan air, tetap mengalirkan air juga seperti luka. Okey, tutup bahagian terbakar dengan kain bersih. Bawa mangsa ke hospital berdekatan. Okey, jika terbakar, kena bawa ke hospital. Okey. Jadi basuh, dah tutup, bawa ke hospital. Okey. Jadi next. Okey, bantuan pernafasan. Kalau jika ada luka sebab benda tajam, luka terbakar, mesti ada sesak nafas. Mesti ada tiba-tiba pengsan. Jadi apa itu bantuan pernafasan? Bantuan pernafasan dikenali sebagai CPR. Okey. Ialah pertolongan cemas dalam bentuk bantuan pernafasan dari mulut ke mulut dan tekanan pada dada. Okey, CPR ialah teknik menyelamatkan nyawa seseorang yang terhenti pernafasan dan denyutan jantung tidak bertindak balas. Okey, ada 6 langkah di sini. Okey, cikgu akan terangkan satu persatu. Okey, mula-mula sekali kalau tengok kawan awak dah pengsan, tak sedarkan diri. Okey, terus menelefon 999 iaitu telefon hospital. Okey, yang kedua awak periksa nadinya. Okey, pastikan dia masih hidup ataupun bernyawa. Kemudian angkat dagu mangsa iaitu nombor 3, angkat dagu mangsa dan pastikan mangsa dongak dan pastikan dalam mulut mangsa tiada objek yang menghalang pernafasan dia. Okey, yang keempat, berikan pernafasan iaitu nafas anda masukkan udara selama 1 minit sehingga nampak dadanya berombak. Okey, dan bergerak. Okey, setelah hembus kemudian lakukan tekanan pada tengah dada mangsa iaitu sebanyak 100 kali dalam 1 minit. Jadi kemudian ulang langkah 4 dan 5 sehingga bantuan sampai. Kena ada teknik dia. Okey? Kena ada teknik dia untuk tekan dalam kelajuan yang laju 100 tekanan dalam 1 minit. Okey. Seterusnya. Okey, merancang jadual pembersihan ruang kerja dan pelupusan sisa buangan di bengkel bagi tujuan kelestarian alam sekitar. Okey, sebelum cikgu meneruskan lagi penerangan cikgu nak tanya dalam 6 orang ni. Okey, apakah fungsi carta organisasi ni diadakan ataupun dibuat di bengkel? Siapa nak cuba? Daniel. Okey, Amir. Daniel. Untuk pembagian tugas, cikgu. Okey, betul. Okey, yang paling tinggi adalah guru, cikgu, foreman atau itu adalah ketua pelajar, penolong foreman, penolong ketua pelajar dan dibahagikan kepada kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C, kumpulan D untuk dibagi-bagikan tugas. Okey, kenapa perlu pengurusan bengkel? Macam Amiruddin cakap tadi, bertujuan untuk memastikan kelancaran dalam tugasan dan mengelakkan kemalangan. Nak elakkan yang tadi-tadilah yang atas yang cikgu terangkan tadi tu. Jadi, betapa pentingnya carta organisasi ni. Okey, organisasi bengkel adalah perkara utama yang perlu diwujudkan pada permulaan sesi guru mengajar. Sebelum guru mengajar mesti ada ni. Kalau tidak jadi huru-hara lah bengkel kita. Siapa nak angkat ni, siapa nak buang ni. Okey, jadi memastikan bengkel dapat diuruskan dengan lebih lancar dan teratur. Okey, cikgu teruskan pada slide yang seterusnya. Okey, ini adalah kalau awak tengok ni adalah jadual bertugas. Tadi adalah carta organisasi, tugas-tugas yang jawatan yang diberi. Okey. Cikgu nak tanya lagi. Cikgu suka tanya sebab tak bagi dia orang hayal. Okey. Apakah fungsi jadual ni dibuat pula? Tadi carta organisasi tadi. Okey, siapa pula? Apa fungsi jadual ini? Siapa nak cuba?
Okey, kalau tak ada siapa nak cuba, cikgu pilih seorang. Cikgu pilih Apa fungsi jadual ini disediakan? Najiha. Najiha, boleh ke? Okey. Okey. Nisa. Supaya pembagian boleh. Supaya pembagian tugas dapat dilaksanakan. Supaya pembagian tugas yang dirancang dapat dilaksanakan mengikut jadual yang dibuat. Okey, betul. Kalau awak tengok kat sini, okey, nampak tugasan dia apa? Menyapu lantai. Nampak? Setiap hari. Kumpulan apa? A. Tadi macam tadi kan? Kumpulan A. Selama 4 minggu dirotate. Kumpulan A, B, C, D ada tugas masing-masing. Menutup tingkap setiap hari kumpulan B. Menyimpan alatan dan bahan setiap hari kumpulan C. Menutup suis dan menutup pintu bengkel setiap hari kumpulan D. Jadi ada 4 minggu, 4 kumpulan dirotate setiap hari. Jadi kerja-kerja tu pun teratur, tak bergaduh. Okey. Jadi untuk pelupusan sisa buangan juga macam tu. Sisa buangan macam kertas, logam, kayu. Yang ni basic-basic je. Menyimpan, menutup suis. Jadi bahan kayu dan kertas setiap hari nak buang. Kumpulan B untuk 4 minggu juga. Okey, bahan plastik setiap hari kumpulan C. Bahan kaca setiap hari kumpulan D. Bahan sisa logam dan bahan kimia juga setiap hari kumpulan A. Dirotate juga supaya tiada pergaduhan ataupun kacau bilau dalam bengkel. Dia buat, tak saya buat. Betul, masa sekolah dulu saya macam tu, cikgu. Betul. Semua kalau tak ada bersihkan. ni, memang huru-hara bengkel. Betul. Okey, seterusnya saya masuk pada pelupusan sisa buangan. Tujuan pengasingan sisa pepejal. Okey, tujuan dia untuk mengelakkan pembuangan bahan yang boleh dikita semula, mengurangkan peruntukan wang negara untuk proses pelupusan sisa pepejal, mengurangkan jumlah sisa pepejal yang dihantar ke tapak pelupusan. Kepentingan pelupusan sisa buangan, mengelakkan berlakunya pencemaran udara, bau dan banjir kilat, memupuk sikap cintakan alam sekitar. Okey, untuk 6 orang ni, cikgu nak tanya. Okey, untuk membuang kertas, iaitu sisa buangan kertas, tong jenis apa, warna apa yang kita guna? Kalau Wani boleh jawab pun lagi bagus. Kita Warna apa untuk kertas? Siapa nak? Ini adalah bahagian yang paling confuse ya. Sampai hari kadang-kadang ni pun kita sebenarnya. pun kita tak ikut kan? Warna Alisa. Okey, go Alisa. Mana satu? Ya, Alisa, warna apa? Tong sampah biru. Ya, biru. Okey, cikgu terangkan. Betul, biru adalah untuk kertas. Manakala coklat adalah untuk kaca. Okey, yang ini adalah untuk plastik. Lepas ni Wani boleh buang sampah ikut tong-tong ni supaya betul. mudah dikita semula. Ni kat rumah pun ingat dia. Mesti ada yang macam nak buang mana betul. satu ni, buang je lah mana-mana. Sekarang kita kena masukkan supaya mudah dilupuskan. Okey, next. Okey, kita dah masuk 2.2 iaitu penilaian dan pengurusan risiko. Ini penting pada organisasi-organisasi seperti syarikat-syarikat pembinaan ataupun perumahan. Okey, penilaian dan pengurusan risiko amat penting dalam sebuah tempat kerja supaya majikan dapat menyediakan ruang yang selamat untuk pekerjanya dan orang lain. Okey, apa maksud HIRAC? HIRAC bermaksud pengenalpastian hazard, penaksiran risiko dan kawalan risiko bagi membolehkan sesuatu organisasi menguruskan hazard yang wujud di tempat kerja dengan lebih teratur. Okey, apa maksud hazard? Hazard ni mengenal pasti perkara yang boleh menyebabkan kecederaan atau kemudaratan kepada seseorang. Okey, tempat kerja perlu selamat. Tengok gambar-gambar ni angkat barang pun perlu keselamatan. Takut pinggang crack kan, sakit. Itu. Okey, next. Okey, hazard terbahagi kepada 3 iaitu hazard kesihatan, hazard keselamatan dan hazard alam sekitar. Okey, ini kebanyakannya dalam syarikat-syarikat lah kalau mereka bekerja nanti. Okey, kemudian ini adalah jadual carta aliran proses HIRAC. Macam mana berlakunya HIRAC. Okey, mula-mula mengelaskan aktiviti kerja. Apa kerja yang dibuat? Contoh tengah memasang jubin. Okey, perundingan. Dia berunding antara majikan dengan wakil pekerja. Kemudian mengenal pasti hazard. Mengenal pasti hazard tu mengenal pasti apa kemalangan yang akan berlaku. Okey, penaksiran risiko. Apa akan berlaku dan apa yang risiko yang bakal dialami. Okey, menyediakan pelan tindakan. Dia sediakan dah siap-siap untuk
apa yang kemungkinan akan berlaku. Kemudian pelaksanaan. Okey, ini adalah salah satu carta aliran proses HIRAC. Okey, tujuan HIRAC mengenal pasti semua faktor yang mungkin boleh mendatangkan risiko kepada pekerja dan orang lain, iaitu hazard lah tadi. Mengenal pasti faktor kemalangan ni. Okey, mempertimbangkan kemungkinan risiko yang boleh berlaku, membolehkan majikan merancang, memperkenalkan dan memantau langkah pencegahan untuk memastikan risiko tersebut dikawal secukupnya sepanjang masa. Okey, ini adalah salah satu contoh borang HIRAC jika sesuatu tempat. Okey, ini contoh kat bengkel lah. Okey, kalau tengah mengelak cermin, apa hazard dia? Cermin akan pecah. Okey, yang boleh mengakibatkan hazard tangan luka. Jadi kawal risiko penggunaan perlindungan diri yang lengkap. Langkah kawalan ini memakai sarung tangan. Jadi dia dah rancang apa akan berlaku. Jadi satu tempat tu penting, satu bengkel penting HIRAC ni. Okey. Okey, next. Okey, cikgu nak tanya soalan. Okey. Dah masuk soalan. Okey, Raja 6 menunjukkan peti pertolongan cemas yang terdapat di bengkel anda. Okey. Berikut adalah langkah rawatan awal luka ringan yang tidak mengikut urutan. Okey, A, B, C, D dan E. Susun langkah rawatan awal mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E pada peta yang disediakan. Okey, langkah E telah diberi. Siapa nak cuba jawab soalan 1? Siapa? Okey, Faiz. Okey, apa jawapan 1? D. Menenangkan mangsa. Okey, tengok. Oh, betul. D. Menenangkan mangsa. Seterusnya? A. Mencuci luka dengan air yang bersih. Okey, kita tengok. A, betul. Mencuci luka dengan air yang bersih. Next. Langkah 3. Ya? B. Okey, B betul. Langkah 4. Langkah 4, C. C. Oh, betul Faiz. Tahniah. Okey, boleh ambil SPM dah. Okey, next. Faiz. Okey, nombor 2. Berikut adalah proses HIRAC. Lengkapkan carta alir berikut dengan menyertakan proses. Tadi cikgu dah tunjukkan carta dia. Okey, kalau awak ingat lagi, mengelaskan aktiviti kerja. Yang kedua, apakah jawapannya? Siapa boleh jawab untuk soalan 2? Siapa nak cuba? Alisa. Okey, Alisa ya. Perundingan. Ya, betul perundingan. Okey. Seterusnya? Mengenal pasti hazard. Mengenal pasti hazard. Ya, betul. Penaksiran risiko. Ya, betul. Menyediakan pelan tindakan. Yang akhir sekali apa? Apa sayang? Dan juga pelaksanaan. Yes, akhir sekali pasti pelaksanaan. 4 markah untuk Alisa. Okey, congrats. Okey, next. Soalan 3. Ada A, B, iaitu berikut adalah 2 penilaian risiko. A, risiko tinggi. B, risiko sederhana. Padankan penilaian risiko itu dengan menulis A atau B pada peta yang disediakan. Okey, untuk mengecat dinding menggunakan pelantar yang usang. Siapa nak jawab untuk soalan nombor 3 ni? Cikgu rasa siapa ya? Siapa? Okey, Faiz. Okey, mengecat dinding menggunakan pelantar yang usang. Apa jawapan dia? A atau B? A, risiko tinggi. Oh, betul. Mengangkat gulungan kertas dinding di lantai yang basah. B, sederhana ya, tak bahaya. Okey, memotong kayu menggunakan mesin gergaji yang bermata tumpul. Okey, risiko tinggi ke sederhana? A, risiko ya, tinggi. betul. Tinggi, bahaya ya. Okey, menubuk lubang di dinding dengan menggunakan tukul kerja berat. A atau B? B. Ya, betul. Risiko sederhana. 4 markah. Faiz, full mark ni. Pandailah Faiz. Alright. Okey, nombor 4. Jadual 2 menunjukkan sebahagian peraturan keselamatan am. Tandakan right pada peraturan keselamatan am dan salah pada ruang jawapan. Okey, sentiasa mematuhi arahan guru. Soalan nombor 4, siapa nak jawab? Siapa pula? Adakah pelajar wanita? Siapa ni? Siapa? Hawa. Nama dah tukar Alamak, Daniel. Hawa dah jadi Daniel. Tak apalah, Hawa dengan Daniel sama je. Okey, Hawa cuba. Go Hawa. Sentiasa mematuhi arahan guru. Betul ke salah? Tak nak dengar cakap cikgu ni? Betul. Hawa excited. Mikrofon tak buka Hawa. Hawa, mikrofon buka nak? Okey, betul diangguk. Okey, ambil tindakan sendiri jika berlaku kemalangan. Awak ambil tindakan sendiri. Salah. Ya, takkan awak ambil tindakan sendiri. Beratur terlebih dahulu sebelum masuk.
Anggut. Betul. Betul. Okey. Memberitahu ketua kumpulan jika ingin keluar bengkel. Salah. Kena bagi tahu cikgu, bukan ketua kumpulan. Okey. Labelkan peralatan sahaja. Salah. Kena Salah. labelkan bahan juga. Label peralatan dan bahan. Okey, bagus. Bagus, Hawa. 5 markah untuk Hawa. Okey, soalan yang kelima. Berikut adalah penilaian dan pengurusan risiko. Kawalan risiko, pengenalan pastian hazard. Okey, pilih dan tulis pada pernyataan yang betul pada ruang jawapan. Okey, untuk ruang jawapan yang pertama, pengenalan langkah-langkah akan menghapuskan atau mengurangkan risiko seseorang yang terdedah kepada hazard. Ruang jawapan untuk ni, siapa nak isi? Okey, nombor 5, siapa nak jawab? Ni Daniel kembali. Daniel dah kembali. Okey, apa Daniel? Yang pertama, kawalan risiko. Ya. Okey, kawalan risiko betul. Mengenali perkara-perkara yang boleh menyebabkan kecederaan pada seseorang? Pengenal pastian hazard. Ya, pengenal pastian hazard. Melihat kemungkinan kecederaan ataupun kemalangan yang berlaku? Penaksiran risiko. Ya, penaksiran risiko. Alright. Okey. Pandai Daniel. Pandai. 3 markah untuk Daniel. Yes. Okey, soalan yang terakhir. Okey, siapa yang nak jawab? Berikut menunjukkan jenis-jenis alat pemadam api. Tadi kan? Padankan jenis-jenis alat pemadam api tersebut dengan mengikut fungsi yang betul. Okey, debu kering, dry powder. Untuk apa? Siapa yang boleh jawab ni? Aiman. Ya, penutup dan pembuka, Aiman. C. Memadamkan kebakaran yang melibatkan logam. Okey, tengok. Betul. Okey, terima kasih. Lagi? A. Memadam kebakaran yang melibatkan bahan pekerja seperti kayu, kain dan kertas. Okey, kita tengok jawapan. Okey, betul. Memadam kebakaran yang melibatkan bahan pekerja seperti kayu, kain dan kertas. Okey, next. Buih B. Memadam kebakaran yang melibatkan bahan cecair dan gas. Okey, buih atau foam, jenis alat pemadam api, buih atau foam. Jawapannya adalah B. Kita tengok betul ke? Ya, betul. Memadam kebakaran yang melibatkan bahan cecair dan gas. Okey, next. Dah satu je tu tinggal. Karbon dioksida D. Memadam Okey. kebakaran yang berpunca dari arus elektrik. Okey, betul. Jenis alat pemadam api karbon dioksida memadam kebakaran yang berpunca daripada arus elektrik. 4 markah untuk Aiman. Okey. Tahniah Aiman. Okey. Okey, kita dah habis belajar dah cikgu ya. Hiasan dalaman untuk bab keselamatan. Ya, keselamatan. Okey, kita pun dah sama-sama tengok subjek ni sebenarnya memang sangat menarik dan best. Lebih-lebih lagi dia ada kena-mengena dengan kehidupan sekeliling kita juga cikgu tentang keselamatan. Dan sekarang mungkin cikgu boleh membuat sedikit rumusan tentang subjek ini dan sekalikan dengan kata-kata semangat cikgu untuk mereka yang akan mengambil subjek ini untuk SPM nanti. Okey, terima kasih Wani. Okey, untuk modul ni, cikgu harap kamu semua faham, bukan sahaja yang 6 orang ni, malahan di rumah juga. Okey, cikgu juga berharap sebab apa untuk modul keselamatan ini mudah untuk mendapat A, mudah untuk target. Senang untuk pelajar cover pada bahagian A. Soalannya adalah aras rendah. Jadi untuk kamu semua termasuk di rumah, cikgu doakan kamu berjaya di dalam SPM 2021 dan mendapat keputusan yang cemerlang, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Mazliana binti Abdul Malik selaku Ketua Panitia MPV untuk subjek hiasan dalaman. Dan terima kasih kepada semua pelajar. Kita ada Wan Alisa Dayana, Hawa binti Arif, Nur Khairunisa, Muhammad Faiz, Aiman dan juga Daniel Amiruddin. Terima kasih sudi bersama dengan kami selama 1 jam ini dan Kak Wani doakan agar anda berjaya memperoleh markah yang cemerlang dan buatlah ibu bapa anda bangga. Buatlah Cikgu Mazliana bangga dengan keputusan anda nanti, okey? Jadi jangan ke mana-mana, kita jumpa pada episod akan datang hanya dalam Road to Success SPM 2021 dari saya Wani Carey. Bye-bye. Bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bapa Muhammad Arifman bin Suadi, bapa kepada Rabiatul Adawiyah binti Muhammad Arifman yang bersekolah di SMK Sultan Mansur Shah.
Harapan saya bertahun ini SPM tahun ini 2021 harapan biarlah lulus semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Mardia binti Abdullah, ibu kepada pelajar yang bernama Naziha yang bersekolah di SMK Sultan Mansur Shah yang ambil subjek MPV. Berasa sangat gembira apabila anak saya memberitahu subjek MPV adalah satu subjek yang seronok dan mudah untuk dipelajari. Saya yakin insya-Allah anak saya akan dapat skor A dalam subjek MPV untuk peperiksaan SPM 2021 dengan dibimbing oleh cikgu yang berpengalaman lebih kurang 20 tahun mengajar subjek MPV iaitu Puan Mazliana binti Abdul Malik. Terima kasih dan tahniah cikgu kerana dapat membimbing anak saya dalam mata pelajaran MPV dengan sangat cemerlang. Saya Mariam Tisama, nama anak saya Hawa. Dia adalah pelajar, salah seorang pelajar daripada SMK Sultan Mansur Shah. Anak saya ni ambil aliran MPV. Dan saya tengok anak saya ni terlalu minat akan mata pelajaran ni. Dan saya rasa yakinlah yang anak saya akan terus berjaya dengan cemerlang. Dan insya-Allah saya yakin anak saya akan dapat skor A sebab atas minat yang mendalam pada mata pelajaran ni. Ditambah lagi dan mendapat guru yang amat baik, amat bagus, dan saya rasa terima kasih kepada Cikgu Mazliana kerana telah bersungguh-sungguh mengajar anak saya sehingga minatnya yang terlalu mendalam pada pelajaran ni dan saya rasa terhutang budi padanya. Terima kasih.